Dalam bidang linguistik semantik ialah bidang yang mengkaji makna dalam sesuatu bahasa. Kita lihat pula dari aspek epistemologi di mana semantik berasal daripada bahasa Yunani yang bererti tanda atau lambang. Kita lihat pula dari pandangan seorang sarjana iaitu Chomsky berpendapat bahawa semantik bermaksud makna ayat yang ditentukan oleh struktur permukaan dan konteks apabila ayat itu digunakan. Baiklah, kita teruskan lagi dengan pembentangan iaitu kita lihat dari aspek makna antonimi. Apa yang dimaksudkan dengan makna antonimi ini iaitu makna yang berlawanan. Iaitu kita lihat hubungan antara dua perkataan yang antonim turut bersifat duala. Contohnya panjang lawan pendek, pendek lawan panjang di mana antonim terdapat pada golongan kata adjektif. Seterusnya kita lihat pula daripada makna leksikal dan makna keterbahasaan. Makna leksikal yang berlainan iaitu makna yang sesuai dengan wujudnya atau makna yang memang nyata dalam kehidupan kita. Penyusunan atau persetujuan yang berlainan mengikut berkaitan dengan nahu maupun tata bahasa itu. Makna-makna yang timbul daripada proses tata bahasa antara salah satu dikenali sebagai makna keterbahasaan. Antonimi terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah antonimi pemeringkatan gradable ataupun antonim berskala yang mana menunjukkan kewujudan skala antara sesuatu perkara dan batasnya tidak dapat ditentukan dengan jelas. Sebagai contoh, rendah tinggi. Jika seseorang itu tidak tinggi namun tidak bermakna dia rendah. Dan antonimi yang kedua adalah perhubungan. Antonimi jenis ini disebut relational kerana kewujudan satu kata harus disertai dengan yang lain. Sebagai contoh, pekerja majikan. Hal ini kerana kewujudan majikan kerana adanya pekerja. Jika salah satu tidak ada, maka yang lain juga tidak akan wujud. Dan antonimi yang ketiga adalah saling melengkapi ataupun complementary yang mana hadir sebagai pelengkap antara satu sama lain. Sebagai contoh, syurga neraka yang mana menunjukkan pelengkap ciri tempat tinggal. Baiklah, seterusnya saya akan menjelaskan mengenai perbezaan antonimi mengikut jenis golongan kata. Seperti yang telah kita ketahui, pertentangan maksud antara golongan-golongan tersebut mempunyai sedikit kelainan. Konsep pertentangan makna agak berbeza bagi golongan kata nama, kata kerja dan juga kata sifat. Bagi kata nama, selalunya kata nama tidak mempunyai masalah mengenai antonim. Bukan semua kata nama mempunyai kata yang berlawanan maksud dengannya. Sebagai contoh, perkataan air, gula, televisyen dan juga pokok. Perkataan-perkataan ini tidak mempunyai makna berlawanan dengan antonim. Bagi kata kerja pula, kata ini agak sukar untuk mencari kata lawan makna yang betul-betul tepat pertentangan maknanya. Sebagai contoh, mandi dan masak. Oleh itu, selalunya penggunaan kata nafi tidak digunakan bagi menjadi kata lawan makna untuk beberapa perkataan seperti itu. Sebagai contoh, tidak masak dan tidak mandi. Bagi kata sifat pula, pertentangan makna dalam antonim pula agak berbeza kerana terdapat pemeringkatan. Hal ini menekankan bahawa sifat sesuatu benda itu boleh berubah-ubah dan ada tahap pemeringkatan yang tersendiri. Sebagai contoh, perkataan panas dan sejuk. Sifat sejuk tersebut boleh berubah dan ada tahapnya iaitu boleh membawa pertentangan makna seperti suam dan dingin. Seterusnya, contoh hubungan semantik antara leksikal yang merujuk kepada antonimi ialah antonim berperingkat. Antonim ini dinamakan antonim berperingkat kerana terdapatnya peringkat sama ada usia, ukuran, bentuk dan sebagainya. Peringkat ini berasaskan kata sifat atau kata yang menunjukkan keadaan dalam kategori yang sama sahaja. Contohnya ialah muda lawannya tua, tebal lawannya nipis dan laju lawannya lambat. Kemudian, antonim berhubungan iaitu kata bertentangan yang berhubungan bermaksud perkataan yang berlawanan makna tetapi mempunyai hubungan. Misalnya, jatuh lawannya bangun, komandan lawannya prajurit dan pensyarah lawannya pelajar. Jelasnya, jika ada pensyarah, pasti wujudnya pelajar. Akhir sekali ialah jenis saling melengkapi. Misalnya, siang lawannya malam. Perkataan-perkataan tersebut menunjukkan makna yang berlawanan tentang alam semula jadi dan lain-lain. Kesimpulannya, antonim boleh didefinisikan sebagai perkataan yang berlainan bentuk ejaan atau bunyi tetapi mempunyai makna yang berlawanan. Hubungan semantik antara leksikal antonimi ini ternyata terdiri daripada beberapa jenis yang perlu disesuaikan mengikut ciri, keadaan atau sifat sesuatu perkataan tersebut. Sekian daripada kami. Terima kasih.